Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 29 hari bulan November tahun 1999, Terengganu telah jatuh ke tangan pembangkang. Dengan Terengganu di bawah pembangkang, Terengganu memperolehi 800 juta saun duit petroleum atau duit royalti minyak. Dengan 800 juta dari royalti minyak dan 400 juta hasil dari sumber lain, bermaknanya Terengganu dapat 1.2 bilion setahun. Dan perbelanjaan Terengganu hanya 600 hingga 700 juta sahaja. Ini bermakna Terengganu ada banyak duit surplus, duit balance. Dan duit ni boleh juga diguna untuk membantu Kelantan. Bermaknanya dua negeri, Terengganu dan Kelantan, yang di bawah PAS atau barisan alternatif boleh survive. Dan semasa tu Kelantan belum dapat minyak lagi, jadi belum ada royalty. Tapi dengan Terengganu, Kelantan bergabung tenaga dan Terengganu membantu Kelantan, bermaknanya Kelantan dan Terengganu kekal selama-lamanya di bawah pembangkang. Because they have enough money. Bulan Januari tahun 2000, Mahathir batalkan royalti minyak kepada Terengganu. Bermaknanya Terengganu sekarang pendapatan dia hanya dalam 400 juta, tapi perbelanjaan 6 hingga 700 juta. Technically, Terengganu is bankrupt. Dan duit untuk Kelantan pun Mahathir sekat. Duit yang dijanji untuk menaikkan taraf air, pembekalan air di Kelantan. Jadi Terengganu dan Kelantan kedua-dua akan menghadapi bankruptcy. Dan Kelantan pun memang dah 9 tahun sebelum, iaitu tahun 90, apabila Kelantan jatuh ke tangan PAS, Mahathir sudah sekat semua duit kepada Kelantan. So Terengganu dan Kelantan tak boleh survive tanpa royalti minyak dan bantuan dari kerajaan pusat. Satu penggal kemudian, tahun 2004, Terengganu jatuh balik ke tangan UMNO. Dan sebab utama ialah rakyat Terengganu dah tak tahan bila kerajaan pusat menyekat semua bantuan kewangan dan tarik balik atau batalkan royalti minyak, maknanya rakyat Terengganu menghadapi penderitaan. And the problem is government servant, pegawai kerajaan pun tidak terima allowance. Tak boleh terima allowance kerana tidak ada duit, dan pegawai kerajaan Terengganu diarah duduk dalam pejabat. Jangan keluar pejabat. Sebab kalau keluar pejabat, buat kerja di luar pejabat, maknanya akan melibatkan klaim perbelanjaan dan macam-macam lagi. So, apabila saya jumpa tahun 2004 tu, bila saya jumpa pegawai kerajaan di Terengganu, ramai yang bekas sekolah saya, penuntut sekolah saya, student MCKK dan sebagainya, mereka cerita impossible for PAS to survive, impossible for barisan alternatif to continue, oleh kerana orang dah tak tahan dah. Sekatan duit, sekatan bantuan kewangan dari federal menyebabkan banyak kesusahan di Terengganu. So, economic sabotage is very effective. Dalam mainan politik ni, kalau kita boleh sabotage kewangan atau ekonomi musuh kita, boleh kita anggap, boleh kita jamin yang mereka akan jatuh. Without money, you can't do anything. Baik parti politik, baik negara, baik apa sekalipun. So sekarang ni, mereka nak buat taktik yang sama yang Mahathir buat dulu. Oleh kerana cerita sekarang ialah ada gelombang hijau, green wave. Dan oleh kerana UMNO telah belut, UMNO telah langgar janji iaitu no DAP
No Anwar, no Bersatu, dan UMNO bergabung dengan Pakatan Harapan, maka orang Melayu sudah berpaling tadah. Ramai orang Melayu sudah tidak lagi sokong UMNO Barisan Nasional. Pilihan raya yang lepas, Pakatan Harapan dapat hanya 11% sokongan Melayu, Barisan dapat 31%, kesemuanya 42%. Tapi sekarang ni sudah start sampai 20% untuk Pakatan dan Barisan combine. So the problem is orang Melayu dah lari. Dan boleh dikatakan 80% orang Melayu tidak sokong kerajaan hari ini. Dan boleh dikatakan sarang orang Melayu ialah Terengganu, Kelantan. Of course, Kedah dan Perlis lah. The 4 Malay Heartland ataupun Unfederated Malay States. Pilihan raya yang lepas, Perikatan Sapu bersih semua kerusi parlimen. 22 kerusi parlimen di Terengganu, Kelantan. Di Kedah pun hampir semua kecuali 1 kerusi. If not 100% juga di Kedah. Dan di Terengganu, Kelantan ni 22 kerusi parlimen disapu oleh Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Pakatan dapat kosong, 0. Untuk pilihan raya negeri akan datang ada 77 kerusi DUN total di Terengganu dan Kelantan. 32 di Terengganu dan the balance in Kelantan. Dianggar yang Perikatan Nasional juga boleh sapu 100%, 77 kerusi DUN, termasuk 22 kerusi parlimen, 99 kerusi kesemua di Terengganu, Kelantan, DUN dan parlimen, 99 seats. So, Perikatan akan sapu semua. Dan kalau itu berlaku, bermaknanya bukan saja Pakatan akan hanyut di Pantai Timur, tapi UMNO akan berkubur. UMNO is going to be buried. Sebab selain daripada mana Pakatan ni, dia boleh bertanding di kawasan Bukan Melayu, PKR, DAP misalnya. Tapi UMNO terpaksa bertanding di kawasan Melayu. Kalau bertanding di kawasan Cina, susah juga UMNO nak menang. So UMNO bergantung kepada kursi di mana PAS dan Bersatu bertanding. And kalau PAS dan Bersatu sapu, bermaknanya UMNO is finished. This time UMNO akan dikuburkan. Untuk menyelamatkan UMNO dan sikit sebanyak also amanah PKR, mereka kena matikan sokongan Perikatan Nasional atau lemahkan Perikatan Nasional di Terengganu dan Kelantan. Dan mereka buat ni sama macam Mahathir buat pada tahun pada Januari 2000, iaitu tarik balik royalty minyak, cancel royalty minyak. Dan apabila royalty minyak dibatalkan, maka PAS tak boleh nak memerintah ataupun Perikatan Nasional tak boleh nak memerintah di Terengganu dan Kelantan. Mereka perlu sekurang-kurangnya untuk dua negeri ni 3 bilion. Hasil sebanyak 3 bilion untuk nak tampung perbelanjaan dan juga hutang-hutang Terengganu Kelantan. Kalau tak dari Petronas ni, dari mana nak mari yang 3 bilion ini? Jadi hasil minyak ataupun royalty minyak ni sangat penting untuk Terengganu Kelantan, dan sekiranya tidak ada royalty minyak, maka pembangkang tak mampu nak mentadbir dua negeri ini. They need the oil royalty money to run Terengganu and Kelantan. Without oil royalty money, Terengganu Kelantan ni lingkup, maka Perikatan pun akan lingkup. This is boleh dikatakan menggunakan ekonomi sebagai senjata politik. Sama macam dia orang buat di Ukraine ni. Dia buat sekatan ekonomi untuk nak lemahkan Rusia. Selain dari membantu Ukraine dengan senjata dan dengan duit, sekarang ni semua perbelanjaan Ukraine ni ditanggung oleh Amerika, termasuk membayar kos
untuk the cost to run the government Amerika yang tanggung. So they using money, a lot of money to win in Ukraine. Sama di Kelantan Terengganu, mereka kena guna banyak duit, dan bukan saja guna banyak duit, tapi kena sekat duit kepada pembangkang ataupun kepada Perikatan Nasional. So it's a political tool, a weapon, political weapon untuk menjatuhkan musuh mereka di Terengganu dan Kelantan, iaitu Perikatan Nasional. Tapi Anwar ni kacang lupa kulit. Dia terlupa yang pengampunan yang dia dapat tu pada tahun 2018, dia kata dia dapat full pardon. Full pardon untuk semua jenayah yang dia telah lakukan daripada Sultan Kelantan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan semasa tu agung. Dia yang beri pengampunan kepada Anwar. So Anwar lupa. Dia terhutang budi tu kepada Sultan Kelantan, tapi dia membayar budi dengan menarik balik royalti minyak. Sama pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri. Anwar dilantik Perdana Menteri oleh Agong juga, tapi Sultan Pahang lah. Dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan tu terlebih dahulu membawa perkara ini kepada Conference of Rulers. Conference of Rulers di mana Terengganu dan Kelantan juga duduk di dalam jawatan kuasa tu, telah bersetuju dengan Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. So bermaknanya Sultan Kelantan dan Sultan Terengganu atau Istana Kelantan Istana Terengganu mengundi ataupun bersetuju untuk Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri. So balasan Anwar kepada Terengganu Kelantan ialah dengan membatal royalti minyak. So mengikut Anwar, dia kata Raja-Raja Melayu sebulat suara sokong dia jadi Perdana Menteri. Sebulat suara bermaknanya termasuk Kelantan dan Terengganu. So Anwar ni memang tabiat dia tidak kenal budi. Ramailah orang yang dulu rapat dengan dia, hari ni sudah tidak rapat dengan dia atau sudah benci dia. Beritahu mereka banyak habiskan masa dan duit untuk bantu Anwar. Akhirnya Anwar tidak kenal langsung budi mereka ini. So the issue is Anwar istiaf perang. Anwar declare war on Terengganu and Kelantan. Dan the most effective way, cara yang berkesan, habis-habis berkesan, ialah dengan sabotage ekonomi Terengganu dan Kelantan. Bila ekonomi Terengganu dan Kelantan ni kena sabotage, when the Terengganu and Kelantan's economy collapse, maka kerajaan pun akan collapse. State government akan collapse. And inilah cara Anwar nak jatuhkan Perikatan Nasional, terutama sekali di Terengganu dan Kelantan, dengan sabotaj ekonomi supaya Perikatan Nasional boleh disabotaj. Anwar berharap yang dengan pengumuman bahawasanya royalti minyak Terengganu Kelantan ni dibatal, maka rakyat Terengganu dan Kelantan, pengundi Terengganu Kelantan akan panik dan akan undi untuk Barisan dan Pakatan. Tapi kemungkinan besar ni akan buat rakyat Terengganu Kelantan, pengundi Terengganu dan Kelantan lagi marah dengan kerajaan. Bukan mereka panik dan tinggalkan Perikatan dan undi untuk Pakatan dan Barisan kerana takut royalti minyak dibatal, tapi kemungkinan besar mereka akan cabar kerajaan pusat. Mereka akan jadi lagi marah dengan Pakatan dan Barisan, dan mereka akan undi untuk PAS dan Bersatu kerana diorang ni benci tindakan kerajaan untuk batalkan royalti minyak. Dan mereka tahu sekiranya kerajaan pusat bertindak membatalkan royalti minyak untuk Terengganu dan Kelantan, mereka akan terpaksa buat sama kepada Sabah dan Sarawak. Dan tak usah kata nak batalkan royalti minyak 5% kepada Sabah Sarawak. Sabah Sarawak ni nak tuntut 20%.
20% ialah apa yang dijanji oleh Anwar, apa yang dijanji oleh Pakatan Harapan. Anwar telah berkata, kalau sekiranya dia jadi Perdana Menteri, Pakatan Harapan ambil alih kerajaan, serta-merta royalti minyak akan naik ke 20%. Serta-merta. Macam dia kata, hari ni kerajaan, besok harga minyak turun. So, Anwar juga telah janji kepada 4 negeri, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Anwar telah berjanji royalti minyak akan dinaikkan ke 20%. Sekarang Anwar nak batalkan yang 5%, bukan naikkan ke 20. Nak turun dari 5 ke 0. Tapi Anwar tak boleh buat. Kalau Anwar buat tu akan berlaku kekecohan, bukan saja maknanya rakyat Terengganu dan Kelantan akan marah dan akan undi untuk pilihan raya negeri bulan Julai, Ogos ni. Mereka akan undi untuk perikatan. Tapi Sabah Sarawak juga, sekira berlaku perkara itu, Sabah Sarawak akan keluar dari kerajaan. Dan kalau Sabah Sarawak keluar dari kerajaan, UMNO pun keadaan dia kecoh, bergaduh. Dan kalau Barisan juga keluar, Pakatan Harapan akan kembali menjadi pembangkang. So, kemungkinan besar Anwar ni, dia overestimate ataupun dia underestimate kemarahan rakyat Melayu. Dia overestimate dari segi dia ingat rakyat Melayu ni boleh diugut. Sama macam tahun 2000 dulu, masa Mahathir tarik balik royalti minyak Terengganu. Kalau Anwar ugut nak tarik balik royalti minyak untuk Terengganu dan Kelantan, maka rakyat Terengganu Kelantan akan undi untuk Pakatan dan Barisan. Let's see whether rakyat Terengganu Kelantan atau pengundi Terengganu Kelantan bertindak secara Anwar harap, iaitu mereka akan undi untuk kerajaan untuk nak protect, untuk nak pelihara oil royalty, ataupun mereka akan lagi marah dan di pilihan raya umum baru ni PRU15 lebih dari 60%, more than 60% pengundi Terengganu Kelantan undi untuk perikatan. More than 60%. 30% lebih saja yang undi untuk Barisan dan Pakatan. Mungkin kali ini more than 70%, lebih dari 70% rakyat Kelantan akan undi untuk perikatan. Bermaknanya this is a big slap in the face for Anwar. Dan Anwar terpaksa pilih selepas pilihan raya negeri. Adakah dia nak U-turn atas dia punya ugutan untuk tarik balik royalty, ataupun dia buat macam dia janji. Dan ini akan melibatkan, akan efek juga Sabah dan Sarawak. And kalau Sabah Sarawak tarik sokongan, Anwar is finished. Assalamualaikum. Salam sejahtera.